Hai, kita kembali lagi bersama Cikgu Nadia. Soalan 3. Sebuah bakul sampah yang telah penuh dengan kertas dan tin terletak di satu sudut sebuah bilik. Terdapat juga kertas yang telah digumpal dan dikoyak. Penyapu dan penyodok sampah berselerakkan di tepi bakul tersebut. Gambarkan situasi tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada bentuk, ruang, jalinan dan suasana. Okey pelajar, jom kita mula. Sebelum itu, pastikan lakaran idea yang anda hasilkan mengikut kehendak soalan. Okey, jom. Apa lagi? Jom kita mewarna. Okey, sekarang cikgu nak warna dinding belakang tu dulu. Cikgu mulakan dengan menggunakan warna krim. Okey, cikgu hancur sikit dengan air. Okey, cikgu mulakan dengan mewarna di bahagian belakang pengaut sampah tu Okey, di bahagian pengaut sampah tu cikgu bagi biar dia gelap situ. Okey, makin ke atas cikgu akan blend dengan air untuk mendapatkan tone yang lebih cerah. Okey, kenapa cikgu letak bawah tu gelap? Untuk menampakkan kesan bayang, kesan terlindung kan? Okey, sekarang cikgu nak warnakan dinding lagi satu. Cikgu gunakan warna krim, cikgu campur dengan warna coklat. Okey, untuk mendapatkan tone yang lebih gelap. Okey, sekarang cikgu mulakan mewarna pada bahagian yang terlindung. Mana bahagian terlindung? Bahagian belakang. Okey, belakang bakul, belakang tin, belakang kertas. Okey, kita warnakan dulu bahagian belakang tu. Okey, dengan warna yang pekat tu tadi. Okey, tengok macam cikgu warna Okey, kemudian kita ambil air, kita blend, jadikan dia tone. Ingat tau, makin ke atas kita tak ambil warna lagi dah. Kita hanya blend dengan air. Okey, blend and blend supaya tone itu nampak sekata lah. Okey, supaya warna tu kembang. Nampak cantik tone dia kan. Okey, cikgu tambahlah sikit lagi warna krim ni tadi untuk bahagian pemisah, untuk nampakkan lebih jelas lah pemisah antara dua dinding tu tadi. Okey, siap. Okey, sekarang cikgu ambil pula warna merah. Cikgu campur sikit dengan warna coklat. Okey, cikgu warnakan pada bahagian penjuru pengaut sampah ni tadi. Okey, bahagian penjuru je. Okey, kemudian cikgu basuh dan cikgu lap berus. Okey, dan cikgu blend dengan air. Ini memang cara cikgu ajar paling senang nak guna watercolor. Cikgu start dengan warna yang gelap, lepas tu blend dengan air untuk menghasilkan tone. Okey, sekarang cikgu ambil pigment warna merah sahaja. Cikgu warna di permukaan yang berlainan. Okey, dan cikgu masih menggunakan warna yang sama, tetapi cikgu hanya mewarna di bahagian penjuru sahaja. Okey, kemudian cikgu ambil air, cikgu lap sikit dan cikgu blend. Okey, ingat air diberus kena kontrol. Okey, supaya jangan terlalu banyak. Okey, bila air terlalu banyak pada berus, kita susah nak menghasilkan tone Okey, kecuali kita memang nak gunakan teknik basah atas basah untuk warna-warna bahagian yang besar, tak apa, kita banyakkan air pada berus. Tetapi untuk kawasan yang kecil, kita kena kontrol Okey, sekarang ni cikgu teruskan lagi dengan mewarna permukaan lain pula. Okey, menggunakan warna merah. Okey, yang ini cikgu terangkan sikit sebab permukaan dia menonjol. Okey. Okey, sekarang cikgu nak warnakan batang kayu ni. Cikgu letak bahagian kiri tu dengan warna gelap. Lepas tu cikgu blend dengan air untuk menimbulkan kesan tone 3D tu, untuk menampakkan kayu tu tadi bulat. Okey, jelas kan? Okey, jom kita warna pula objek yang berikutnya, iaitu penyapu. Cikgu nak guna warna merah jugalah. Biasanya kalau cikgu kat rumah pun cikgu suka beli penyapu dengan pengaut sampah tu warna yang sama. Kan? Jadi cikgu nak warna kat sini pun nak yang sama. Okey, kita warnakan merah, lepas tu kita letak air untuk menghasilkan tone. Sama juga cikgu gunakan teknik macam ni. Okey, cikgu gunakan teknik macam ni kenapa? Sebab inilah teknik yang paling senang anak murid cikgu nak faham. Okey. Now kita nak warnakan batang penyapu ni tadi, batang kayu ni tadi. Cikgu start dengan warna yang gelap.
Okey, lepas tu basuh berus, keringkan berus tu tadi sikit dan kita blend colour tu. Nampaklah shape bulat tu nanti. Okey, now cikgu ambil warna biru, cikgu campur sikit dengan warna hitam untuk menghasilkan warna biru gelap. Okey, cikgu mulakan warna pekat di bahagian sebelah kiri tu tadi. Nampak kan cikgu warna sapuan pekat tu? Okey. Okey, hampir setengah cikgu warnakan dan cikgu warnakan sedikit di bahagian sebelah kanan. Okey, dan cikgu basuh berus. Okey, dan cikgu lap pada tisu. Okey, untuk kontrol air, ingat air jangan terlalu banyak, nanti susah kita nak blend colour. Okey, dan cikgu rata-ratakan warna tu untuk menghasilkan pergerakan tone. Macam tu. Ini cikgu tambah sikit lagi lah warna biru sebab nampak terlalu cahaya pula kan. Macam tu. Maksudnya, selagi kita tak puas hati, kita boleh adjust lagi gambar tu. Okey, kita ulang semula. Kita ulang semula langkah yang cikgu tunjuk tu tadi. Kita ulang semula. Okey, di bahagian bawah bakul pula. Okey, kita basuh berus, kita lap dan kita blend. Sama je. Okey, sekarang cikgu nak buat pula jalinan pada bakul sampah ni tadi. Okey, kalau tadi kita tengok kalau bahagian kirinya gelap, so kita gelapkanlah bahagian kiri tu. Kan? Kita ikut tone yang atas tu tadi. Okey. Nampak komplit lah ni. Cukup sampai sini. Okey, sekarang cikgu teruskan lagi untuk mewarna bahagian mulut bakul. Bakul sampah ni kan ada permukaan mulut dia. Pun sama, masih menggunakan tone yang sama. Okey. Nak warna apa pula lepas ni? Okey, cikgu nak warna lantai. Okey, lantai ni cikgu ambil warna hitam dengan warna coklat. Dia akan dapat coklat yang pekat. Okey, pun sama kaedah yang cikgu guna. Yang mana dekat dengan objek tu cikgu gelapkan. Okey, maksudnya untuk menampakkan objek tu terlindung. Okey, untuk menampakkan kesan bayang. Jadinya untuk kawasan yang cerah cikgu blend dengan air. Okey, tengok cara cikgu warna ni. Okey, mula gelap. Okey. Mana kawasan kita nak gelapkan, kita sapu dengan warna gelap. Lepas tu, yang mana kita rasa nak cair tu, kita cairkan. Okey, ataupun dalam istilah lain, kalau lantai tu, ruang tu dalam, ruang yang jauh. Okey, perspektif yang jauh, kita warnakan tu pekat sikit. Okey, semakin dekat dengan kita, warna tu semakin cair gitu. Okey, cikgu warna lagi. Kita teruskan lagi, menyambung lagi perjuangan mewarna lantai tadi. Okey. Okey, senang saja. Okey, kalau dah siap warna pun kita rasa macam tak cukup tone dia, kita boleh tambah lagi dengan warna yang pekat. Tapi kita kena blend lah, make sure tone dia tu masuk. Okey, masih menggunakan campuran warna coklat dan hitam. Okey, macam cikgu cakap tadi, objek yang jauh cikgu gelapkan, objek yang terlindung pun cikgu gelapkan. Macam tu. Okey, barulah kita blend dengan air. Kenapa blend dengan air? Untuk menghasilkan tone yang lebih cerah. Kita guna watercolor, tak payah dah pakai warna putih kan. Nak jadikan tone yang cerah tu, kita campur saja dengan air. Okey, boleh tengok contoh yang cikgu buat ni, demo. Okey, video ni cikgu lajukan sikit lah supaya cepat sikit Tapi prosesnya sama. Cikgu sapu dulu bahagian gelap. Okey, kemudian cikgu blend dengan air. Kalau tone tu tadi tak cukup gelap, cikgu tambah lagi. Lepas tu cikgu blend lagi. Macam tu sampailah puas hati. Okey, nampak dah perspektif kat situ kan? Ruang dalam. Okey, walaupun kata maksudnya nampak perspektif ruang. Okey, nampak perspektif ruang. Dekat dengan kita nampak lebih cerah. Okey, sekarang ni cikgu gunakan warna hijau. Okey, hijau ni cikgu gunakan untuk mewarna tin-tin minuman. Okey, tapi dekat sini cikgu tak gunalah semua tu warna hijau. Cikgu guna beberapa warna.
Beberapa warna ni maksudnya untuk membezakan brand jenama Tintin tu tadi. Okey, dalam soalan tu dia kata tin tu hanya dalam tong sampah kan. Tapi kat sini cikgu saja tambahkan lagi tin dekat bahagian lantai. Itu menunjukkan kepada markah kreativiti. Okey. Okey, sementara proses mewarna ni cikgu sentiasa ingatkan pelajar, sebelum kita mewarna kita kena pastikan kita membaca soalan sekali lagi. Okey, pastikan apa yang kita dah lukis tu semua ada mengikut kehendak soalan, dan apabila kita mewarna juga mengikut kehendak soalan. Okey, kalau mengikut kehendak soalan itu markahnya adalah interpretasi. Sangat penting tu. Kalau dalam soalan kata tin, lukislah tin. Kalau awak lukis botol, dah tolak pula markahnya. Sama juga kalau dalam tu dia tulis bakul sampah, tapi awak lukis tong sampah. So dua benda yang berbeza. Jadinya interpretasi tu dah berkurangan markahnya. Jadinya baca soalan dengan teliti dan fahamkan. Okey, kita teruskan lagi mewarna tin. Okey, sekarang cikgu gunakan warna biru. Okey, dah siap dah pun tin cikgu ni. Kita biarkan dia kering. Kita warna pula objek yang lain. Okey, yang ini cikgu nak warna pula kertas. Yang kat sini cikgu menarik nak bagi tahu. Okey, kita tahu kertas tu warna putih, betul? Okey, tetapi tak ada alasan untuk awak tidak mewarna langsung bahagian putih tu. Okey. Kalau awak biarkan putih, itu maksudnya kertas lukisan awak tu tak siap. Jadi kita kena warna juga. Letakkan sikit pigmen warna. Kalau yang ini cikgu gunakan warna kelabu. Warna putih cikgu letak dengan warna kelabu sikit. Okey, kemudian di bahagian-bahagian tertentu renyuk-renyukkan garisan-garisan tu cikgu kelabu-kelabukan untuk mendapatkan efek kertas yang renyuk tu tadi. Kertas kalau renyuk kan teksturnya kan tak licin kan, teksturnya menggerutu. So cikgu menggunakan warna kelabu cair tu tadi untuk menampakkan efek menggerutu itu tadi. Okey, kan dekat sini dia kata ada gumpalan kertas kan. Macam mana cikgu nak nampakkan gumpalan kertas tu? Ini adalah caranya. Okey, cikgu letakkan sikit yang pekat, letakkan sikit yang cair. Okey, kita blend together. So, nampak tekstur permukaan gumpalan kertas tu tadi tak sama. Senang je. Okey, kita teruskan lagi mewarna kertas. Kita buatlah sampai siap. Okey. Pembelajaran hari ini, objek yang berwarna putih tetap kena warna. Okey. Letak sikit dan sikit-sikit macam tu sampai dah siap. Okey. Okey, habis kat situ. Nampak dah kat situ kan ada kertas. Okey, kalau misalnya awak rasa nak tambahkan jalinan, macam contoh ada tulisan-tulisan ke, awak boleh buat kat macam contoh titik-titik tu pun boleh juga. Okey, yang cikgu tunjuk ni yang lebih simple lah yang lebih simple. Okey, dah kering dah kita punya tin tu tadi. Okey, kita warna di bahagian permukaan atas dia. Kan. Okey, cikgu gunakan juga warna kelabu sebab biasanya kan atas tin tu kan warna silver kan. So cikgu gunakan warna kelabu dan bahagian lubang dia tu cikgu letakkan kelabu yang lebih pekat lah. Macam tu. Dah settle dah bahagian tin. Okey, jom kita sambung pula. Jangan lupa bakul ni tadi ada jaring-jaringnya. Macam mana cara nak warna jaring? Okey, sekarang cikgu gunakan warna hitam. Okey, warna hitam tu cikgu blend-blend sikit nampak macam warna kelabu. Okey, tengok sini tu. Okey, kalau rasa tak okey, cikgu tambah lagi warna hitam untuk bahagian tepi kiri itu tadi supaya nampak lebih gelap. Okey. Okey, sekarang cikgu nak warna pula penyapu. Okey, penyapu ni cikgu guna warna coklat. Cikgu campur dengan warna mustard. Okey, lepas tu cikgu warnakan dalam bentuk garisan mencampah. Tetap garisan mencampah. Okey.
Okey, garisan ataupun kita panggil garisan memancah. Macam tu. Okey, untuk apa cikgu buat macam ni? Supaya dapat menimbulkan jalinan penyapu. Okey. Tadi kita dah settle warna coklat campur mustard kan? Okey, sekarang cikgu nak wujudkan pula tone yang kedua, iaitu tone yang gelap. Cikgu ambil warna coklat dengan hitam. Okey, cikgu garis-gariskan. Okey, garis. Okey, untuk menimbulkan tone dia tadi. Okey, yang mana bahagian kiri cikgu gelapkan dan semakin ke arah kanan semakin cerah. Okey, nampak kat situ? Cikgu hasilkan tone dia. Okey, siap dah. Itu saja. Okey, ini saja demo yang cikgu buat. Okey, diharapkan pelajar dapat memahami. Okey, semoga anda semua berjaya dalam menghasilkan tugasan ini. Bye-bye.